ni kaum muslimin dia gelap. Malam tidak ada akal, malam tidak diutuskan Rasul baginya, malam tidak ada syariat. Tapi walaupun tidak ada Rasul, tidak ada akal, tak ada syariat, tapi malam itu dikenali dengan penuh kemuliaan. Kerana apa? Kerana Quran. Kerana Quran. Jadi cuba bayangkan, kita ni ada akal, kita ada syariat, kita ada Rasul, kita ada kaum muslimin dan muslimat kita. Kalau kita berpegang kepada kitab itu, kaum muslim dan muslimat, malam pun ada kemuliaan, manusia lagi ada kemuliaan. Itu masuk ayat. Kaum muslimin dan muslimat, menurut di kalangan ulama tafsir, Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, kalau kaum muslimin dan muslimat kalian, daripada Lauh Mahfuz. Tahu Lauh Mahfuz apa dia? Iaitu satu tempat yang lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Maka dibawa oleh malaikat, kamu tu turun ke satu tempat nama dia Baitul Izzah, di atas dunia ni, di langit dunia, bukan di atas dunia, di langit dunia. Seluruhnya ayat itu diturun pada malam Lailatul Qadar, malam penuh keberkatan. Tapi turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat selama 23 tahun, iaitu berpandulah pada kaum muslimin dan urusan Jibril yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi nak beritahu kaum muslimin, saya nak ulang semula, malam tidak ada akal, malam tidak ada syariat, tapi kerana turunnya Al-Quran pada malam itu, maka malam itu penuh dengan kemuliaan. Apa lagi manusia? Itu sebab kaum muslimin kita tengok, manusia ini dia mulia disebabkan Quran. Cuba kita tengok apa hubungan manusia dengan Quran. Manusia dapat kemuliaan. Kita tengok baca hadis. Satu hadis Nabi SAW, "Man yaqra'ul Quran min kirami safaratil bararah." Ini manusia ini dimulia dengan Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi, min kirami safaratil bararah, dengan bacaan dia lancar molek, bacaan dia betul, lancar dia tak ada sangkut-sangkut, lancar dia dapat kemuliaan. Apa dia? Allah Ta'ala naikkan tahap dia kepada tahap malaikat. Ini tak tinggi. Itu saya katakan manusia ni tinggi martabat dia. Kalau ikut Quran, Allah Ta'ala naikkan martabat dia tinggi pada malaikat. Kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun dia tak ada tun, walaupun tak ada tok seri, walaupun tak ada tan seri, dia dapat naik tahap dia kepada tahap malaikat. Tapi barang siapa baca Quran dengan tahap di kaum muslimin dan muslimat kalian, jangan lancar dan elok. Cuba tengok lagi satu hadis. Wa may yaqra'ul Quran wa yatata'ta fi. Barang siapa yang baca Quran yatata'ta. Tahu yatata'ta? Tak tahu. Yang tak merangkak kan ini. Bunyi pun tak meneja, merangkak kau sini. Pun walaupun merangkak, ya tak pun ada kemuliaan bagi dia. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa may yaqra'ul Quran wa yatata'ta bi falahu ajran." Barang siapa yang baca Quran, dia merangkak-rangkak, bagi dia 2 pahala. Pertama pahala membaca, kedua pahala merangkak. Merangkak boleh pahala juga. Tengok ke kemuliaan. Itu cantik kamu sini. Itu sebab Rasulullah SAW pernah bersabda lain. Quran pula kaum muslimin, dia juga jadi penolong kepada manusia. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah kamu akan Quran, kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang membacanya. Tahu tak beri syafaat? Kata Al-Imam Al-Bukhari mensyarahkan hadis ini. Besok ni Quran waktu kita baca di kaum muslimin, yang berbentuk kitab, bentuk buku, kertas, tulisan,
Allah Ta'ala besok kata Imam Bukhari, bentuk Al-Quran yang kita baca itu seperti manusia. Tuhan bentuk sebagai manusia. Bila diherak kelak daripada mahsyar besok, Quran dibentuk sebagai manusia. Itu kaum muslimin dan muslimat kalian, dia pegang tangan orang yang bacanya, bawa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, ya Allah, bantulah dia, tolonglah dia, kan dia memeliharakan akadatu pada dunia dia. Ini kata Quran memboleh syafaat. Baik. Itu sebabnya pada orang membaca, bukan pada orang kena baca. Ini masa orang mati, baca Quran pada si mati. Dia pada orang hidup. Kena pula orang mati je muslim tak pernah baca Quran pun. Dan pada sakit hati kaum muslimin, orang mati tu dia dulu penuh tentang Quran, tiba-tiba mati dibaca Quran. Betul ke? Atas dunia dulu, ya Allah, hukum Quran dia tak suka. Betul tak betul? Bila mati baca Quran. Ustaz yang ketipu dalam bawah ini. Baik. Itu kedua. Yang ketiga, malam ni nak bicara mukadimah dia kaum muslimin dan muslimat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan seorang penulis yang terkenal, Syekh Muhammad Qutb, Al-Quran ni kalau kita nak tahu dia punya rahsia dan hikmah, dapat diketahui apabila orang itu dia beramal dengan Al-Quran, baru kita tahu rahsia Al-Quran. Kalau tidak, kita tak tahu rahsia. Baik. Tapi malam ni nak bongkar satu rahsia. Di antara rahsia hikmah Al-Quran kaum muslimin simak pelan, kata Imam Al-Ghazali, kalau orang beramal dengannya, dia dapat hikmah Al-Quran. Contoh, dalam bab puasa, Al-Quran memerintahkan kita supaya berpuasa kan? Kita pun berpuasa. Bila berpuasa dapat tak hikmah dia? Yang Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Bila buat puasa perintah daripada Allah, iaitu Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat sekalian, bila melaksanakan perintah itu yang diperintahkan oleh Al-Quran, tengok-tengok puasa ni, nampak wah, berlaku jadi baik, berlaku betul tak betul? Benar kaum muslimin, nak masuk tadi pun tak boleh. Tengok ya, baru kita jungkir rahsia Al-Quran itu sendiri. Baik, kenapa Al-Quran kaum muslim menyuruh kita berpuasa dalam Ramadan, dan kenapa juga hadis menyuruh kita puasa di bulan lain? Apa hikmah puasa itu? Apa hikmah dia? Kata orang, betul Ustaz, bulan Ramadan ini orang jadi warak dah ke kalau syaitan dia berlaku? Dah, memang syaitan dia berlaku. Tapi di bulan lain pun kalau orang berpuasa, nampak warak itu. Sebab apa agak? Baik. Adakah sebab lapar? Memanglah puasa lapar. Apa hikmah? Baik. Yang hikmah jadi baik. Ada satu hadis. Nak cerita, dicongkir dah hikmah Al-Quran kaum muslim. Sebab apa Tuhan perintahkan puasa? Manusia dia baik. Ada rahsia. Rahsia tersebut dalam satu hadis yang sebutik dalam satu kitab, nama dia Talbisul Iblis, yang dikarang oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn Qayyim membawa satu hadis dalam kitab ini, itu satu hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Tabrani. Nak kata hikmah puasa dia suruh perintah Al-Quran tu, ini baik. Kata Nabi SAW, hadis ni panjang, saya cuba ringkas dan bentuk cerita. Satu hari kata Nabi SAW, Iblis datang ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Iblis datang ke rumah Nabi Musa ni, kata Nabi SAW, menyuruhi seorang perempuan tua yang ketika itu dia pakai selendang. Iblis ni datang ke rumah Nabi Musa, menyuruhi seorang perempuan tua yang pakai selendang. Sebab Iblis ni kaum muslim, dia tak tutup aurat habis, dia pakai selendang. Tak faham tak faham. Dia pakai selendang.
Lepas tu nampak spotlight di sini. Dia tak ada nak tutup pakai telekung apa dia. Dalam hati dia lah, kaum muslimin dan muslimat. Dia beri salam pada Nabi Musa. Nabi Musa tak jawab. Bila Nabi Musa tak jawab, kaum muslimin, dia pun tanggal selendang, dia letak. Ini cerita hadis. Bila saya baca hadis dengan seorang-seorang, kadang-kadang tersenyum ni, kadang-kadang mengeleng kepala. Dia pelik dengan kaum muslimin, dah dia pakai selendang. Dia pakai selendang di tempat-tempat tertentu je. Bila nak jumpa Nabi Musa, dia pakai selendang. Bila nak jumpa ustaz, ahli ulama lain, tubuh, pakai selendang. Ada majlis orang mati, pakai selendang. Bila nak masuk mahkamah syariah, pakai selendang. Betul tak? Bila tak ada, dia tanggal selendang dia. Itu cara siapa tu? Saya tak kata Tuan Haji yang lima. Okey, ringkaskan cerita. Nak tahu hikmat puasa ni baru kita tahu sikit. Bila dia tanggal selendang, kaum muslimin muslimat kan, letak di Nabi Musa nampak. Buku-bukunya kebelik ni dia pakai satu kalung, satu rantai yang besar meliputi perutnya. Di rantai itu ditatap permata yang banyak bermelipat. Itu sebabnya kaum muslimin, kita ada isteri, kita ada putri, kita ada negara. Lain kali pakai rantai jangan letak di luar. Pakai rantai letak di dalam. Itu betul ikut syariat Islam. Ini pakai rantai letak dua baju. Pertama ikut syariat tak kena mana. Yang keduanya, pakai rantai letak di luar ni, dia kurang berkesan. Dia kurang berkesan. Rantai ni dia dipanggil emas. Kamu sini sifat dia. Sebab ayam tua saya di Topi Mak, dia banyak dah cerita amak ni kaum muslim-muslimat. Emas ni kalau kena dekat berlaga dengan kulit kita, sifat emas di kaum muslim, dia jadi lembut jiwa macam air. Sifat dia Tuhan jadi menghilangkan dahaga. Pisau sifat dia meluka. Makan sifat dia kena. Emas ni kaum muslim, sifat dia kena dahaga dengan kulit kita ni. Emas dia jadi penenang jiwa, pelembut. Tuhan jadi macam tu. Okey, kalau tak percaya, kita bawa satu hadis. Orang ni wajib percaya. Di zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin dan muslimat ni, apabila berlakunya peperangan, para sahabat pernah mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim dalam bab peperangan. Para sahabat mengadu, ya Rasulullah, dalam peperangan kali ini ada di kalangan orang musyrik yang kami tikam, ya Rasulullah. Tidak dulu. Tidak dulu. Dan kami hunuskan pedang, tidak melukai mereka, ya Rasulullah. Para sahabat nak kata orang musyrik pun pakai juga ilmu kebal ni. Bukan orang Melayu saja yang pakai kebal. Dan kekebalan mereka tidak ada, ya Rasulullah. Dia ilmu realiti, kebalan realiti, bukan dongeng. Sebab disebut dalam hadis. Jadi kaum muslim bila dengar begitu, Rasulullah menyatakan, lain kali kata Nabi, apa perangan yang akan mendatang, ambil sedikit emas, kata Nabi, cairkan, maka letaklah di hujung pedang kamu dan di mata pedang kamu. Ambil emas, cairkan. Jangan pedang rumah dah, kita tak ada langkah pula kaum muslim. Ambil sedikit emas, letak di hujung pedang kamu dan di mata pedang kamu. Para sahabat buat demikian. Bila berlaku peperangan, mana-mana orang musyrik yang kebal-kebal, semua luknya.